哦呀，首先我们会就是今天来这边，我给你们分享这个佛法，我很荣幸，也非常的开心。所有这个佛教的团体或者是我们这个中心，我发自内心里面的感谢你们。 Jadi pertama-tama, Rinpoche sangat bersyukur juga terima kasih bisa diundang untuk datang di dalam acara peringatan atau perayaan hari jadi keberapa ke-9 dari wihara ini dan juga untuk bisa berbagi sharing dharma kepada kita semua. 那么今天是我们的这个佛堂，就是主办这个就是开一个中心这个佛堂。 难道我们学佛的佛堂重要吗？佛堂是非常非常重要的。比如说，我们一个人一辆车，必须得有修理汽车的地方，能够这个汽车可以坏也好，怎么样也好，如果就是也是不会很大的问题，一定得需要一个修理厂，一个肯定是需要的。 Rinpoche mengatakan bahwa wihara ini, tempat ini kita pakai sebagai wihara, juga tempat pelatihan kita, tempat kita beribadah. Pentingkah wihara? Demi ajaran Buddha sangat penting, demi latihan kita sangat penting. Seperti juga orang yang pegang mobil mengendari kendaraan itu perlu satu tempat di mana bisa repair, perbaikan, servis dan seterusnya supaya mobil bisa berjalan lancar. Harus ada tempat untuk perbaikan, reparasi dan juga maintenance. 那么就是非常有钱的有一个飞机的话，也非常的需要，也是一个修理的飞机的地方，肯定是需要的。 Demikian pula, orang yang duitnya banyak bisa naik pesawat, tetapi pesawat juga perlu hanggar untuk tempat servis, perbaikan supaya berjalan lancar. 如果我们要这样的有钱的人，然后就是有修理一个飞机场，一个飞机的话，一定要有修理的地方，肯定是需要。也中等的需要一个汽车的话，也是一个汽车的修理的地方和，就是一个摩托车的话，也是一个修理的车地方，肯定是一个需要的，这个是不可以缺少的。 Jadi kita tahu, yang duitnya sangat banyak boleh memiliki pesawat, tapi pesawat perlu tempat untuk servis perbaikan. Yang uangnya cukup untuk pakai mobil, mereka bawa mobil juga perlu tempat untuk apa? Servis mobil, maintenance. Demikian pula orang yang naik kendaraan lain, motor kendaraan lain juga perlu tempat secara berkala untuk memperbaiki, untuk maintain kendaraannya supaya lancar. 同样的道理，所以我们要学习佛法，真正的脱离需要这个轮回的话。 也如果就是你们有一个家庭的人呢，必须得需要一个佛堂。很多人说出家的需要佛堂，出家的不需要佛堂。出家人哪里都可以学佛，就是一个人。如果你们这样的实惠，那么没有一个佛堂的话，需要脱离这个轮回，没有佛堂的话，个人修法是非常非常的难度和很困难的事。所以佛堂是非常非常重要的。 Jadi prinsipnya sama, analogi yang tadi, kendaraan perlu tempat servis, maka kita belajar agama, mempraktekkan dharma ini perlu tempat yang secara berkala kita bisa kumpul. Jadi artinya seperti begini, umat Buddha kebanyakan adalah perumah tangga yang masih bergelut dalam kehidupan sehari-hari. Dia perlu tempat untuk datang dan seringkali untuk bisa mengulang-ulang ajaran mempraktekkan dharma ini. Sehingga dia punya ada satu kepastian tempat ini untuk melatih sehingga bisa keluar dari tumimba lahir, bisa keluar dari penderitaan. Sangat penting wihara bagi umat yang mempraktekkan dharma. Bagi orang yang menjadi biku sangga, maka wihara tidaklah menjadi suatu hal yang mutlak. Karena dimanapun kehidupan sehari-hari para biku sangga, disitulah wihara mengikuti mereka. Karena mereka mempraktekkan dharma sepenuhnya setiap hari. Tapi bagi umat berumah tangga, keberadaan wihara adalah sesuatu yang niscaya, yang pasti, yang mutlak perlu. 那么出家人不需要佛堂的道路是怎么样的解释呢？释迦牟尼
他有就是修行佛法的时候，也没有佛堂，一个塑的下面，也然后就是他成佛的时候也好，也是塑的下面，没有任何的佛堂。那么这样的情形的时候，我们有真的个人的修行佛法的人，根本是不需要一个佛堂。但是你们有一个家庭人不方便出家的人呢，真正的佛堂是很重要的一件事。 Jadi bagaimana kita memahami supaya tidak salah ngerti bahwa para biku sangga tidak harus ada wihara. Karena kita lihat bahwa Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan tidak di dalam wihara. Di bawah pohon Bodhi bisa terjadi pencerahan. Menyusul pencerahan Buddha, kemana beliau keliling juga tidak harus melekat kepada salah satu wihara atau wihara yang manapun. Di mana beliau membawa murid-muridnya, disitulah tempatnya seperti juga wihara, tidak melekat kepada bentuk atau gedung. Sedangkan kita, umat Buddha yang melatih, belajar Dharma, kita berumah tangga, mungkin di dalam rumah kita ada keterbatasan, ada batasan. Kita juga belum bisa siap untuk menjadi biku sangga. Maka kita perlu tempat yang khusus untuk bisa dipakai belajar dan melatih Dharma. Wihara sangat penting buat kita. 很多人心里想，大家都专心的听啊，不要睡觉啊。Tolong diperhatikan, jangan sampai tertidur. 所以我们很多人心里想，哎，这个是很大的佛堂，哇，去这个的话，我对我比较好，加持力比较强，不要这样的认为。佛堂大不大不是这个的问题，佛堂小也好，佛堂大也好，怎么样也好，可以。 没有很大的分别，最大的分别是我们这个佛堂修法正确不正确，这个佛堂的道路对和不对，这个佛堂的入法和不入法，真正的释迦牟尼的讲法吗？大家都一定要就是思考，这个是非常关键的。Banyak orang berpikir, kalau saya datang ke wihara yang gedungnya megah, ukurannya besar, towernya lebih besar, jadi latihannya bisa lebih hebat. Sebetulnya wihara besar atau kecil itu hanya ukuran fisik, ukuran gedung. Belajar dan mempraktekkan Dharma, kemajuan batin bukan tergantung ukuran besar kecilnya wihara. Paling penting adalah di dalam wihara apa yang kita latih, apa yang kita praktekkan, dan apakah yang kita pelajari itu Dharma sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Apakah caranya sudah benar, metodenya, latihannya, dan apakah yang kita dengar itu sama sesuai dengan yang diajarkan Sang Buddha. Ini yang paling penting untuk kita pahami, untuk kita teliti waktu kita belajar dan mempraktekkan Dharma. Bukan ukuran luarnya, besar atau kecil bangunan wihara. 哎，外面不要说话了。 Mohon jaga ketenangan, terutama umat yang mungkin di luar. 如果你说话的话，回家比较好。 Daripada mengganggu jalannya Dhamma Talk. Kalau ribut mungkin di rumah lebih cocok. Listen to Dharma, please. Okay? Oh, very good. Ya, mohon perhatiannya mendengar Dharma. 所以我们大家都心里想一想，那么这个佛堂里面我们修理什么？修理汽车吗？修理飞机吗？修理火车吗？修理什么？我们佛堂不会修理这个。佛堂我们修理是3个：修理我们的身体，修理我们的嘴巴，修理我们的心思想。这3个是就是修理这个地方。 Oleh sebab itu, kita perlu pikir dan juga renungkan baik-baik. Di dalam wihara, apa yang kita pelajari, apa yang kita latih. Apakah kita seperti tadi, servis untuk kapal terbang, atau perbaikan mobil supaya jalannya lancar, ataukah perbaikan dan juga perawatan motor supaya sehari-hari kendaraannya lancar. Kita bukan melakukan perbaikan fisik seperti itu. Datang ke wihara kita belajar Dharma, untuk perbaikan apa? Servis kita punya badan jasmani kita, ucapan kita, dan juga pikiran atau batin kita. Itu yang paling penting. 所以你们这边来，南无阿弥陀佛，大悲咒念心经，很多很多，非常好。
真的不可思议。你们福报很大，你们可以修理了你们的思想了，修理了你们的嘴巴了，修理你们的身体了。那么这个修理的时候呢，然后就是你回去这个佛堂的时候，马上点一个抽个烟，熬夜，你的修理好了吗？这边佛堂年纪好了，哎，打个电话去，出来吧，我们去喝酒，喝得醉回去，太太两个就在吵架，修理好了吗？如果就是你会，等一下这个弄好了啊，肚子很饿，我们去海边去吃海鲜，吃螃蟹，吃鱼，啥，你去吃，你修理好了吗？那你修理没有好的话，那佛堂所有一切都是骗自己，你完全是没有修理了。你汽车修理了，你汽车的完全是没有修理，回家的时候你到家吗？不可能的。Di report saya mengingatkan kita bahwa memang benar datang ke wihara kita sering baca mengulang-ulang mantra Tapeco ya, Maha Karuna Dharani. Kita baca juga Hat Sutra, Sutra Hati dan seterusnya. Baca macam-macam mantra dan sutra. Benar berkahnya sangat banyak. Kita melatih ucapan, bacaan doa, pikiran dan seterusnya. Bagus sekali. Kita mengumpulkan berkah dan juga benih-benih kebajikan. Benar, tidak salah. Tetapi begitu keluar dari pintu wihara, sampai ke rumah, kita mulai apa? Lalu mulai kebiasaan kita, mengepul asap. Ya, yang merokok nggak berhenti-berhenti. Lalu kalau sudah sempat ajak teman minum-minum sampai mabuk. Pulang ke rumah ribut sama istri, marah anak dan seterusnya. Sehingga rumah tangga itu ruwet dan juga kacau balau. Kemudian kalau sudah lapar, janjian sama teman, pergi ke pinggir laut, kita pesen binatang yang hidup, dipotong, menciptakan penderitaan. Kalau itu kita lakukan, berarti apakah kita telah datang ke wihara, telah melatih dharma, dan menservis perbaikan badan jasmani, ucapan dan pikiran. Sedangkan pulang ke rumah, kita mulai lagi menciptakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita belajar. Itu tidak disebut sebagai belajar mempraktekkan dharma. 那么很多人来佛堂做 meditation 2个小时、3个小时，研究5、6个小时，然后你外面讲出来的时候呢，哎，这个仁波切不好的啦。哇，我们的仁波切最好的，来我们的佛堂是最好的。那边去，哎，这个小乘是不好的，他是小乘嘛，哎，他是班的不好，哎，我们大乘比较好。你讲出来这个法，你根本是好不好？你是佛陀吗？你成佛了吗？你做了菩萨了吗？你到阿罗汉了吗？没有，你自己都不认识你自己好不好，你哪里知道呢？还有，你如果这样的讲废话的话，还是这个佛堂你的修理圆满了吗？没有。Demikian pula, kita datang ke wihara dari sisi bentuk formalitasnya, saya bisa duduk meditasi 2 jam, 3 jam, hebat. Baca sutra mantra bisa sampai 6 jam, hebat. Tapi begitu keluar dari wihara, kumpul sama teman-teman, kita mulai ngomong banding-banding. Rinpoche itu sama Rinpoche saya, mana yang lebih hebat, mana yang lebih sakti. Itu sekte sama sekte saya, mana yang lebih murni ajaran Buddha. Lalu banding-banding lagi, di situ sektenya sama kita, mana lebih bagus, mana lebih. Semua yang kita lakukan menciptakan hal-hal yang tidak seperti orang belajar dharma. Oleh sebab itu, renungkan bahwa kita datang ke wihara, melatih macam-macam sutra dan mantra, itu untuk memperbaiki badan jasmani, ucapan dan pikiran. Apakah keluar dari wihara, di rumah, di pergaulan, kita sudah benar-benar mempraktekkan seperti yang kita biasanya di wihara latihan. Itu yang kita perlu pikir dan renungkan. 所以，如果你们修理不会，不可能的。为什么这么说呢？你们所有的人，这边今天所有的人，你们会懂我们印尼的班达西拉。哎呀，班达西拉有5个，你们大家都肯定是明白的。这个明白的人，你佛教也好，基督教也好，伊斯兰教也好，每一个人都肯定知道了。你是政府也好，你是路上乞丐的人也好，领导总统也好，今天是哪个人也好，
肯定明白，这个就是佛法。 bahwa kita semua tahu apapun sekte kita, wihara manapun kita datang, apakah kita perumah tangga ataukah para biku sangga, semua tahu bahwa kita punya ajaran-ajaran dasar mempraktekkan 5 sila, Pancasila. Dan kita apakah baca sutra mantra, tetap kita tahu Pancasila. Jadi itulah adalah patokan kita, etika kita dalam mempraktekkan Dharma Sang Buddha. Jadi bahwa tadi Rinpoche juga mengingatkan kita belumlah menjadi arahat, belum menjadi bodhisattva, belum menjadi Buddha. Kita nggak bisa bilang ini orang lain benar atau tidak. Kita sendiri belum mengenal diri sendiri, belum bisa latihan mempraktekkan dengan baik. Kita nggak mampu, tidak punya otoritas untuk menilai orang lain benar apa tidak. Jadi penting kita latih sesuai dengan Pancasila yang semua orang tahu. 班达西里面的其中我们的真佛的班达西拉不是佛教的班达西拉啊。 这个其中我们的人平等的，我们要带头的话，就是不可以偏袒嘛，一定要好好去照顾不是洒豆嘛，不是吗？ Jadi bahwa Rinpoche juga tahu selain Pancasila yang diajarkan dalam Buddha Dharma, di Indonesia negara ini juga ada Pancasila. Boleh bilang sama tidak sama, tetapi Rinpoche tahu bahwa ada sila keadilan sosial. Kita mesti memperhatikan semuanya. Dan juga ada persatuan Indonesia, persatuan negara. Artinya kita semua mesti harmonis. 我们要修法是什么呢？佛法里面最重要的法是哪个呢？就是慈悲。 Dari Dharma, macam-macam ajaran yang kita belajar Buddha Dharma ini, yang paling penting apa? Yaitu Tsubei Maitri Karuna, welas asih cinta kasih, paling penting. 所以我们觉得这个慈悲。